Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itulah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itulah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya Engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam uhuah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini insya-Allah taala kita akan kupaskan hadis ke-116 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis ke-116 berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffai kama yuallimuni as-suratu min al-Quran at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fil lafdhin idza qa'ada ahadukum fis salah falyaqul at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu. Wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh. Wa fihi falyatakhayyar minal mas'alah ma syaa. Terjemahan hadis yang kita bacakan tadi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku tasyahud. Tanganku berada di antara kedua tangan beliau. Sebagaimana beliau mengajarkanku suatu surah dari Al-Quran. Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada kita dan hamba-hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Riwayat lain menyebutkan, apabila seseorang di antara kalian duduk untuk salat, bacalah segala penghormatan hanya milik Allah, dan seterusnya. Disebutkan kerana jika kalian melakukan itu, kalian telah mendoakan kesejahteraan kepada setiap hamba yang saleh yang ada di langit dan di bumi. Dalam riwayat lain ada pula kalimat, dan pohonlah apa yang kamu mahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis yang baru kita bacakan tadi adalah lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ataupun yang lebih dikenali sebagai Ibn Mas'ud. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Nabi tentang bagaimana apa yang sepatutnya kita ucapkan ketika mana kita duduk untuk tasyahud. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Ada lebih kurang 10 pengajaran yang kita nak kongsikan pada hari ini. Pertama sekali, kita nak kongsi dengan antum bahawa lafaz tasyahud ni dia bukan satu cara sahaja. Dia ada lebih daripada satu lafaz. Dia ada lebih daripada satu cara untuk mengungkapkan ataupun untuk membaca tasyahud ni. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan lafaz-lafaz tasyahud yang pernah diajarkan
oleh Nabi SAW yang pernah dibaca oleh para sahabat. Jadi ada banyak lafaz. Salah satu lafaznya adalah lafaz yang diajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Sebagaimana yang kita baca dalam hadis tadi. Lafaznya berbunyi At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Ini lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dan sesiapa di kalangan orang Islam yang membaca tasyahud ini sudah memadai. Itu lafaz yang pertama. Ada beberapa lagi lafaz tasyahud yang kita nak kongsikan yang tidak disentuh ataupun yang tidak tercatat dalam hadis tadi, tapi ada dirakamkan dalam hadis-hadis yang lain. Antara lafaz tasyahud yang pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW adalah lafaz tasyahud dalam hadis Ibnu Umar. Lafaz tasyahudnya berbunyi At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita bandingkan antara lafaz tasyahud Ibnu Umar dengan lafaz tasyahud Abdullah ibnu Mas'ud, ada sedikit perbezaan. Antara perbezaan kalau kita lihat tadi, bila sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dalam lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud. Manakala yang dalam riwayat Ibnu Umar pula mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan ada wahdahu la syarikalah. Itu lafaz tasyahud Ibnu Umar. Kalau sesiapa di kalangan orang Islam yang mengamalkan lafaz tasyahud Ibnu Umar juga mencukupi. Di sana ada riwayat hadis yang lain yang menyebutkan tentang lafaz tasyahud Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Lafaz tasyahud yang pernah beliau bacakan berbunyi At-tahiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu lillah, As-salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita perhatikan lafaz tasyahud Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahagian pertama dia ada tambahan sikit. Lepas at-tahiyatu lillah ada az-zakiyatu lillah, yang tidak ada pada lafaz-lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud dan juga Ibn Umar. Dan siapa yang mengamalkan lafaz tasyahud ini juga adalah mencukupi. Di sana ada lafaz tasyahud yang keempat, riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Lafaz tasyahud yang berbunyi at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan lafaz tasyahud Abu Musa al-Ash'ari. Yang kelima adalah lafaz tasyahud Ibnu Abbas. Lafaz tasyahud Ibnu Abbas berbunyi At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini biasa yang diajarkan kepada kita kat Singapura ni. Rata-rata dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i ada memuatkan lafaz tasyahud ini. Tasyahud Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi dekat sini ada keluasan. Siapa di kalangan orang Islam kalau dia duduk tasyahud dia nak baca lafaz tasyahud Ibnu Abbas,
sebagaimana yang tertera pada slide ini, silakan. Siapa yang lebih selesa dengan tasyahud Abdullah ibnu Mas'ud ataupun Abdullah ibnu Umar ataupun tasyahud Umar ibn al-Khattab ataupun tasyahud Abu Musa al-Asy'ari pun silakan, tak jadi masalah. Itu semua pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang biasa diamalkan dekat Singapura ni, biasa yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i adalah lafaz tasyahud Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada keluasan dalam isu ini, mana-mana lafaz tasyahud yang kita nak amalkan berdasarkan yang kita kongsikan tadi tidak menjadi masalah, solatnya sah insya-Allah taala. Pengajaran yang seterusnya yang kita nak kongsikan, bila seseorang itu baca tasyahud. Jadi dikatakan oleh para ulama kita, tasyahud dibaca pada pertama sekali duduk pertama dan terakhir dalam solat yang terdiri daripada 4 atau 3 rakaat. Kita kalau solat yang ada 4 rakaat, seperti contoh solat zuhur, kita akan baca tasyahud 2 kali. Tasyahud pertama kita baca pada rakaat kedua, dan tasyahud yang seterusnya kita baca pada rakaat yang keempat. Solat-solat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isyak, kita baca tasyahud 2 kali. Yang pertama pada rakaat kedua dan yang kedua adalah pada rakaat keempat. Bagi solat yang 3 rakaat seperti solat maghrib, kita pun baca 2 kali. Tasyahud pertama kita baca pada rakaat kedua dan tasyahud yang akhir kita baca pada rakaat ketiga. Tasyahud juga dibaca pada duduk terakhir dalam solat yang terdiri daripada 2 rakaat. Ada sebahagian solat ni cuma 2 rakaat saja, kan? Seperti solat subuh, solatul fajr. Solat subuh ni kita tak baca tasyahud 2 kali. Solat subuh kita cuma baca tasyahud sekali, iaitu pada rakaat kedua. Jadi itulah di antara tempat-tempat masa yang kita baca tasyahud. Sama ada pada rakaat kedua ataupun pada rakaat ketiga, especially solat maghrib, dan juga pada rakaat keempat. Bagi solat yang ada 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isyak. Pengajaran yang ketujuh, wajib membaca tasyahud dalam solat, especially tasyahud akhir pada rakaat yang terakhir. Sama ada solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib dan isyak, rakaat terakhir wajib membaca tasyahud. Adapun tasyahud yang pertama, dalam mazhab Syafi'i mengatakan taklah sampai pada peringkat wajib, hukumnya sunat. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi wajib untuk membaca tasyahud, especially tasyahud akhir, kan, pada solat-solat fardu. Pengajaran yang ke-8, hadis ni kata para ulama menunjukkan kesungguhan baginda Nabi SAW mendidik sahabat. Cara Nabi SAW mendidik sahabat dengan memberikan perhatian kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Nabi SAW mengajarkan lafaz tasyahud kepada Abdullah ibn Mas'ud. Yang ke-9, hadis ini juga menunjukkan tentang kepentingan tasyahud kerana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat sebagaimana Nabi mengajarkan Quran kepada mereka. Tadi dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud ada disebutkan cara Nabi SAW ajarkan lafaz tasyahud kepada Abdullah ibn Mas'ud adalah seolah-olah sama cara Nabi SAW mengajarkan Quran kepada Abdullah ibn Mas'ud. Jadi itu menunjukkan tentang kepentingan tasyahud ni. Kerana cara Nabi mengajarkan lafaz tasyahud kepada Abdullah ibn Mas'ud adalah sama pendekatannya cara sebagaimana Nabi SAW mengajarkan surah Al-Quran kepada sahabat Nabi. Yang ke-10 yang juga merupakan terakhir, hadis ini menunjukkan tentang kelebihan Abdullah ibn Mas'ud kerana beliau mempelajari Al-Quran secara langsung daripada baginda Nabi SAW. Dalam hadis tadi, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan yang beliau mempelajari tasyahud daripada Nabi
sebagaimana cara yang sama beliau mempelajari Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan yang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an mempelajari Al-Quran secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan tentang kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud yang mendapat honor, the privilege untuk mempelajari Al-Quran secara langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara perkara-perkara penting yang kita nak kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.